Banyaknya berlaku kematian secara mengejut. Bukan tadi kan kita sembang dengan dia? Bukan tadi kan kita baru bergurau melawak dengan dia? Tahu-tahu terima berita orang yang cergas, rajin jogging, jaga makan, kesihatannya bagus dan tak pernah dengar dia jatuh sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, juga pada lidah cahaya, jadikanlah pendengaranku cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap hari ada sahaja berita-berita yang kita dapat berkaitan tentang kematian orang-orang tertentu, sama ada orang tertinggi negara ke, ataupun rakan kenalan terdekat kita ke, ataupun siapa-siapa saja yang agak terkejut, yang kita baru saja tengok dia bercakap, kita baru saja jumpa dia, kita baru saja berurusan dengan dia, tiba-tiba jumpa dalam grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, bagi tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang kembali ke rahmatullah fulan bin fulan, sekian-sekian orang lah meninggal dunia. Dan kita agak terkejut benda ni. Lebih-lebih lagi sejak daripada penularan wabak COVID-19 lah, berita mengejut kematian ini jadi lebih banyak, dan mungkin saban hari, setiap hari ada saja berita kematian mengejut yang kita pun kenal dia ni bukanlah orang yang jenis tak jaga kesihatan, dia bukanlah jenis orang yang main makan saja semua, dah orang yang cergas, rajin jogging, jaga makan, kesihatannya bagus dan tak pernah dengar dia jatuh sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Itu yang kita agak terkejut tu. Maka dalam hal ni saya nak kongsikan dengan kawan-kawan penonton-penonton semua beberapa pandangan supaya kita dapat faham akan keadaan ini. Kita kena ingat bahawa dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat, dilambatkan walaupun sesaat, dan tidakkan pula dipercepatkan walaupun sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kalau dah sampai masa ajal seseorang, tak dilambatkan dan tak dan tak disegerakan, maknanya on time. Ini Allah Ta'ala punya kerja, kita kena faham. Dan dalam hal yang lain kita kena tahu juga, bila dunia nak menuju kiamat, antara situasi yang kita kena tahu juga ialah banyaknya berlaku kematian secara mengejut, akan banyak berlaku. Antara hadis Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fujaah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Riwayat Imam At-Tabrani. Kematian secara mengejut itu akan berlaku. Maka bila kematian mengejut ni, itulah yang juga menjadi kebimbangan ramai orang. Tapi kalau secara realitinya, kalau kita tengok, memang sungguh pun antara bentuk-bentuk kematian mengejut yang banyak berlaku sekarang apa dia? Iaitulah, ni paling banyak sekali apa dia? Iaitu kemalangan. Kemalangan. Bila banyak berlakunya aksiden, maka itu juga disebut sebagai mati mengejut. Bukan tadi kan kita sembang dengan dia? Bukan tadi kan kita baru bergurau melawak dengan dia? Tahu-tahu terima berita aksiden, tahu-tahu terima berita dia meninggal. Baru tadi aku jumpa dia, ya Allah meninggal dah. Kan kita dah terkejut. Dan kadar kematian akibat kemalangan di Malaysia pun tinggi juga, iaitu dalam sehari ada 18 orang purata setiap hari meninggal dunia akibat kemalangan. Dan daripada 18 orang yang meninggal akibat aksiden tu, 11 daripadanya adalah penunggang motosikal. Hati-hatilah tuan-tuan. Ataupun setiap 1 jam 20 minit seorang mati akibat kemalangan. Ni juga disebut sebagai kematian mengejut.
Selain daripada kemalangan ataupun aksiden, penyakit ataupun yang berkait dengan soal jantung. Masalah jantung ni pun antara punca kematian mengejut yang juga tinggi di Malaysia ni juga, iaitu 50 kematian setiap hari akibat masalah jantung. 18,267 kematian setahun akibat jantung, dan daripada jumlah tersebut 12,510 orang adalah lelaki dan 5,757 adalah orang perempuan. Banyak orang lelaki masalah jantung, tuan-tuan. Orang lelaki ni agak dia kuat memendam kot. Isteri buat itu buat ini, marah itu dia diam je kan. Orang perempuan dia lepas semua. Mungkin juga masalah jantung. Cumanya tuan-tuan yang saya hormati sekalian, adakah kematian mengejut ni merupakan suatu bala? Kematian secara tiba-tiba mengejut, mendadak meninggal ni adalah satu bentuk kemurkaan Allah? Nanti dulu. Mati secara mengejut ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahatun lil mu'min wa akhdhatu asifin lil fajir. Apa maknanya? Mati secara mengejut ni adalah satu bentuk kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Maknanya kalau dia orang beriman, orang baik, dia merupakan satu nikmat. Apa pasal apa? Dia tak perlu nak tempuh sakit yang lama. Kan ada setengah orang kan dia sakit makan tahun, berpanjangan, lama. Ahli keluarga kena ambil cuti nak jaga dia. Kejap okey, sakit pula terlantar lagi, baru meninggal. Tapi kalau orang meninggal secara mengejut, secara tiba-tiba, kadang-kadang tak ada sakit, tak ada apa pun punca menyebabkan dia meninggal ke apa, dia meninggal secara mengejut, ia satu rehat-rehat bagi orang yang beriman, orang soleh. Dia tak perlu nak menempuh sakit uzur yang panjang, yang lama. Akan tapi, kalau dia seorang yang jahat, hidup di dunia ni banyak kemungkaran, keingkaran, fasik hidup, tak senonohnya orang ni, kalau dia mati secara mengejut, itu merupakan satu penyesalan yang amat sangat. Sebab apa? Sebab ialah dia tak sempat nak tobat. Dia tak sempat nak tobat, tak sempat nak kembali ke pangkal jalan, tak sempat nak membetulkan balik apa silap-silapnya yang dulu. Kalau mati mengejut berlaku pada orang yang jahat. Oleh kerana itu para penonton semua, tak kisahlah kematian mengejut akibat ataupun asbab daripada apa sekalipun, saya pesankan pada anda semua 3 perkara. 3 perkara ini. Yang pertama sekali, jangan buang masa untuk bertaubat. Kita buat salah, buat silap, buat ketelanjuran apapun, jangan tunggu tahun depan lah, Ma'al Hijrah lah, Lailatul Qadar lah, tunggu ni 10 Syakban baru nak taubat. Jangan. Taubat mesti disegerakan. Satu. Yang keduanya, ada hutang piutang kita, ada berhutang dengan siapa-siapa pun, langsaikan, selesaikan tuan-tuan. Sebelum meninggal dunia, panjang ceritanya. Dan yang ketiganya, tinggalkanlah apa-apa amal soleh yang boleh jadi peneman kita di alam sana nanti. Kalau tidak, takut kita sunyi je. Sebab amal soleh ni yang akan meneman kita dalam kubur tu nanti. Moga-moga kalau kita dipilih Allah dapat mati yang mengejut ni, moga kita di kalangan mati mengejut yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.